Wasallam dengan demikian beliau terus melemparkan tamar-tamar dan menyambar ke dalam dalamnya tulang rusuk dan terus berperang sehingga beliau gugur syahid. Keterangan sebenarnya ini orang yang tahu dari syurga dan menyakini kemudian dan keimanan pada diri kita juga mendapat yang disebut maka semua urusan menjadi akan menjadi mudah. Boleh ya? Hadis yang kedua, penghijrahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tidak perlu diceritakan lagi tentang kepahlawanan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kanak-kanak pun tahu tentang kepahlawanan dan keberanian beliau. Pada zaman permulaan Islam, semasa semua orang Islam masih dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW telah mendoakan keislaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu demi kekuatan Islam, dan doa itu telah diterima oleh Allah SWT. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami tidak dapat bersolah hampir dengan Kaabah sehinggalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, pada permulaan hijrah, setiap orang akan berhijrah secara sendiri. Namun demikian, apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berazam untuk berhijrah, beliau telah mengikat pedang di lehernya, memegang busar panah di tangannya, dan beliau telah mengambil banyak anak panah. Pada mulanya beliau pergi ke masjid dan telah melakukan tawaf dengan tenang. Kemudian beliau bersolah dengan penuh tenang sekali. Selepas itu beliau pergi ke perhimpunan orang-orang kafir dan berkata, sesiapa yang ingin ibunya menangis untuknya, isterinya menjadi balu dan anak-anaknya menjadi yatim, maka bolehlah berlawan denganku di luar Mekah. Setelah berkata demikian kepada beberapa kumpulan yang berlainan, maka beliau pun pergi berhijrah. Tiada seorang pun daripada mereka yang berani mengekorinya. Ini kisah tentang penghijrahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dengan berani dia tunjuk yang untuk berhijrah. Dia kata, dia cakap macam Sayyidina Umar berkata, siapa yang ingin ibunya menangis untuknya, isteri menjadi balu, anak-anak menjadi yatim, maka bolehlah berlawan denganku di luar Mekah. Selepas itu beliau pun pergi berhijrah. Keberanian Sayyidina Umar. Yang hadis tadi ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak sanggup meneruskan makan tamar. Sebab baginda SAW bersabda, bangunlah dan majulah ke arah syurga yang berkali ganda lebih luas daripada langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi dia telah, selepas itu Sayyidina Umar keluarkan beberapa biji tamar yang sebab uncan dan mula memakan buah tamar. Jadi kemudian beliau berkata untuk menunggu sehingga tamar yang ada dalam tangan dia habis merupakan satu masa yang lama, sampai bila dia harus menunggu. Setelah berkata demikian, beliau terus melemparkan tamar-tamar itu dan menyambar pedang dan menyebur kumpulan musuh dan terus berperang sehingga gugur syahid. Sebenarnya inilah orang yang tahu nilai syurga dan meyakini kewujudan dan kenikmatannya. Sekali kita juga mendapat keyakinan tersebut, maka semua urusan akan menjadi mudah. InsyaAllah hadis akhir. Kisah para sahabat kesungguhan terhadap ilmu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu membakar himpunan hadis. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, bapaku Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah mengumpulkan sebanyak 500 hadis. Pada satu malam saya melihat beliau berada dalam keadaan gelisah. Beliau membolak-balikkan badannya. Melihatkan keadaan itu, saya juga menjadi tidak tenang. Saya bertanya, adakah ayah mengalami apa-apa kesakitan atau ayah telah mendengar sesuatu yang merunsingkan? Pendeknya sepanjang malam beliau berada dalam keadaan gelisah, dan apabila pagi beliau berkata, bawa kemari himpunan hadis yang telah aku berikan kepadamu untuk disimpan. Saya pun membawa himpunan hadis itu dan beliau telah membakarnya. Saya bertanya, kenapa dibakar? Beliau menjawab, aku takut himpunan hadis ini terus ada setelah aku mati. Dalam himpunan hadis ini terdapat riwayat-riwayat yang telah diperdengarkan oleh orang lain dan aku menganggap benar dan boleh dipercayai. Kemungkinan dalam periwayatan hadis tersebut terdapat kekurangan yang menyebabkan hadis itu tidak boleh diterima. Jika demikian, musibahnya akan tertimpa ke atasku. Keterangan,
Itulah kesungguhan dan kecintaan terhadap ilmu yang ada pada diri Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga beliau dapat mengumpulkan 500 hadis dalam satu risalah. Selepas itu beliau membakar risalah tersebut. Dan ini menunjukkan ketelitian beliau yang begitu tinggi. Itulah sifat ketelitian tentang hadis yang terdapat pada diri para sahabat radhiyallahu anhum yang unggul. Oleh sebab itulah sangat kurang hadis yang diriwayatkan daripada mereka. Sangat perlu bagi kita mengambil pengajaran daripada kisah ini, kerana apabila duduk di atas mimbar, kita akan menyebutkan hadis-hadis tanpa usul periksa. Berbeza dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sedangkan beliau sentiasa berada bersama Rasulullah SAW, teman baginda SAW semasa dalam perjalanan dan bermukim. Beliau juga teman baginda SAW semasa hijrah. Para sahabat radhiyallahu anhum yang lain berkata, orang alim yang paling besar dalam kalangan kami ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, apabila berlaku peristiwa bai'ah, iaitu sumpah setia kepada khalifah selepas kewafatan Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah berkhutbah. Tiada satu hadis dan ayat pun yang berkenaan dengan kelebihan Ansar yang tidak disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Oleh itu dapat kita gambarkan betapa penguasaan beliau terhadap Al-Quran dan betapa ingatan beliau terhadap hadis. Walaupun demikian, masih sedikit sahaja hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Inilah juga rahsianya yang menyebabkan sedikit sahaja hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi kita dengar tadi tentang hadis Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu membahas tentang hadis ini. Kerana takut ada kekurangan terhadap hadis tersebut menyebabkan musibah boleh tertimpa kepada ini. Jadi macam mana ketelitian Sayyidina Abu Bakar terhadap hadis ini. InsyaAllah kan, kita dapat, kita faham agama yang tanda Allah kasih kepada seseorang, Allah akan beri kefahaman agama ni. Tanda Allah sayang pada tinggi ialah Allah guna dia kan untuk usaha agama ni. Jadi insyaAllah kita dengar, kita dapat amal itu, kita dapat sampaikan orang tadi dalam majlis ni. InsyaAllah kita mesyuarat sikit lah. Buat